وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. وثالثها القدم. Dan bermula yang ketiganya daripada sifati apa? Kamalah. Salisuha ay salisu sifatil kamalah. Dan kita dah sebut sama pada apa sebut salis rabi' sapa ishrun tu tadi hanyalah pada addus sifat, bukan pada nafsil amri. Baik. Kita perhatikan benda tu tak? Maklumat ada dah tak? Nak takbirkan untuk kita harap. Dengan takbir yang sahih, yang apa? Mukni'un inda apa? Indal mutakallimin. Jelas? Boleh Ustaz Amir? Ini kena pandang Lepas tu nak tuliskan dah tulis gini. Wasalisuha ay fi addi bi'tibari addi sifati la nafsil amri. Fa innal qudama'a la tataqaddamu 'ala al-akhari. Boleh? La tataqaddamu 'ala al-akhari atau begitu la yataqaddamu ba'daha 'ala al-akhar. Boleh tak? Boleh? Habis. Tu ilah dia. Siapa hujung tu? Siapa kan ilah dulu. Bapa kena takwi, bapa kena takdir kerana ilah dia kerana sifat-sifat yang qadim. Qudamat sini makna sifat dah. Sifat-sifat yang qadim tidak terdahulu dan tidak terkemudian di antara sifat. Boleh? Boleh. Wasalisuha dan bermula yang ketiganya sifat-sifat kesempurnaan itu ialah al-qidamu, ialah qidam. Kita sebut sama. Pada makam sifat salbiyah ni ada dua perkara. Ada terjemahan, ada makna. Sah? Nak terjemahkan nak qidam sedia. Jadi kita akan terjemahkan dan yang ketiganya sedia. Adakah itu makna salbiyah? Tak. Dalam Al-Quran Nasafi pun ada tekir boleh hal ni. Sifat salbiyah adalah sifat apa? Sifat yang menunjuk kepada ternafi, bukan manafi. Ternafi ni dalam bahasa Arab intifa. Takrif salbiyah ke apa takrif salbiyah? Ma dalla ala intifa'i ma la yaliku billahi ta'ala dilalatan mutabaqiyatan. Tu tak ada sifat salbi. Kunci dia sini hak anda nak faham malam ni adalah pada intifa. Pada intifa. Jelas. Jadi sifat salbiyah bila kita sebut qidam, lafaz tu lafaz. Qidam ni lah lafaz. Kalau dalam mantik kita panggil dal. Dia kena ada madlul. So, dal dan mad. Dal boleh mengubah madlul dengan dilalah. Jadi gitu. As-sami' bila dengar perkataan apa? Qidam, dia boleh nak hamlul makna dengan salah satu daripada tiga dilalah. Sama ada dilalah mutabaqiyah ataupun dilalah apa tadammuniyah ataupun dilalah iltizamiyah. Bila orang sebut kepada kita insan, boleh kita faham hayawan dan natik. Bila orang sebut kepada kita insan, kita boleh faham dengan makna hayawan saja ataupun natik saja. Bila orang sebut kita kepada insan, nak melafaz insan, kita boleh faham dengan makna qabilun lil ilmi. Ketiga-tiga keadaan ini kita tak salah lakukan. Kita tak salah lakukan. Sebab kita ada hak untuk pada mana-mana di dalam. Tetapi dalam keadaan kita tak salah. Tak tu. Tiap-tiap lafaz nisbah kepada wadih sudah ada makna yang dia kehendak. Maka seorang sami kena duduk dengan kehendak tu tadi. Baru dia boleh faham pada mana. Sebab tu kita ingat dalam ilmu adabul bahsi wal munazarah, boleh tak kita nak munazarah pada dua mafhum yang berbeza? Hak ni faham benda ni dengan cara ni, hak ni faham benda ni dengan cara ni. Boleh nak munazarah? Mana boleh munazarah? Tak boleh munazarah. Boleh? Sebab tu la munazarata fi mukhtalafai madlulain. Tak boleh munazarah pada benda yang bersalah dua benda. Ini dua makna berbeza pada satu dal. Boleh? Contohnya awak faham qidam dengan makna ni, saya faham qidam dengan makna ni. Boleh? Boleh tak nak munazarah? Tak boleh munazarah. Apa kena buat dulu? Kena sama ada kita duduk pada makam dia ataupun dia duduk pada makam kita dulu. Setelah selesai hak mana salah, masuk pada hak salah lagi pula. Tu orang panggil cara munazarah. Jelas, baik? Maka sekarang ni
Kidam ni tadi kita terjemah dengan sedia. Adakah menterjemah dan mafhum sedia tadi? Sedia tu tadi. Faham tak tu? Kita faham daripada sedia tu tadi ternafi perkara yang tak layak. Yang lafaz sedia tu tadi. Bila kita bukan lafaz sedia. Kidam yang kita terjemah dengan sedia. Adakah menampakkan lalu yang tak layak tadi? Tak lagi. Mana hak menampak maknanya? Mana makna dia? Wa ma'nahu ay wa ma'nal kidami nafyul adami sabiqi 'alal wujudi. Baik, sini masalah. Berarti balik. Musannif guna lafaz nafyu. Kita belajar dalam ilmu saraf ada beza tak nafyu dengan intifa? Ada beza. Kita belajar dalam ta'rif salbiyah, ilmu tauhid, kita belajar ta'rif salbiyah adalah ma dalla 'ala intifai, bukan ma dalla 'ala nafi. Tidak kira itu? Jadi ada beza tak di antara nafi dengan intifa? Ada. Boleh? Ada. Khulasah dan kunci nak faham masalah nafyu dan intifa. Nafyu lazim sabqul wujud ataupun sabqul thubut. Itu nafyu. Maknanya kita tidak akan faham makna nafyu melainkan ada dulu perkara tu sabit ataupun ada baru kita nafi. Dia sama makna dengan izalah. Sama makna dengan izah. Kita akan kata azaltul ma'a, nafaitul ma'a apabila air itu ada dulu. Lepas tu kita cuba. Tu makna nafaitul ma'a. Faham tak tu? Jangan sampai. Itu makna nafaitul ma'. Maknanya nafa di sini zahir ibarat musannif. Zahir ibarat musannif. Ingat kita ngaji balaghah belakang dah. Kita ada zahir, kita ada murad. Zahir tidak melazimi murad. Tidak kita az-zahiru la yulazimul murad. Tidak kita kaedah kita dalam balaghah. Ingat dah ilmu ni mutasyabihah. Dikait. Selama mana kita boleh mengkaitkan ilmu tu, mana kita berjaya lah ngaji tu. Sebab ilmu la tasaduma bainal ulum. La tasaduma bainal ulum. Ingat tu. Baik. Maka mana tadi? Nafyu, lafaz nafyu pada zahir itu membawa kepada apa? Sabqul wujud ataupun sabqus subut. Ada dua Ada setengah orang tafsir sabqus subut saja. Ada setengah tafsir sabqul wujud saja. Tak. Sabqus subut atau sabqu al-wujud. Ingat tu. Nafi tidak mensyaratkan benda tu wujud saja. Bahkan kalau sabit pun boleh berlaku nafi dah. Ada? Contohnya gini. Kita ni tadi saintis. Saintis. Apa anak nak guna ni? Anak nak guna isnad majazi. Saintis dia ada apa tu? Batai-batai panjang tu kan? Boleh lah kita panggil saintis geolog deh. Tak apalah. Irtika bertasamuh kalau tu sikit aja sikit lah. Gatu tu kan? Faham tak baik? Gatu tu. Ni gatu. Batai dia ni. Gapo ke panggil? Batu dia ada tu. Batu ni arah sah. Dia bentuklah warna merah. Sah? Batu jadilah itu warna merah. Waktu dia buat suara muai lagi. Sah? Dia campur. Bila dia bubuh kali kedua tu jadi warna hijau. Tidak gitu? Baik. Nak tanya. Hijau tu tadi dia sabit tak pada air tu? Merah tu tadi mula-mula. Sabit tak pada air? Sabit tak pada air? Sabit tak kan? Sabit ke ada? Teka. Air ni warna merah. Nombor satu. Nombor dua tak lagi. Merah tu sabit tak pada air? Ke ada pada air? Cuba jawab. Sabit. Ada ke sabit? Ada ke sabit, Ben? Ada dan sabit. Dia betul sekali. Dia betul sekali. Ada dan sabit. Jawab ada betul dah, tapi tak kemah lagi. Ada dan sabit. Bagus, baik. Hadi al-lakum. Boleh? Ada dan sabit.
Yang ni dia tu pergi sampai makam ada. Sah? Tapi dia ada sol lagi sifat dia. Bila dia merah. Bukan merah. Bukan merah ni ada apa sabit pada dia ketika dia tu warna merah. Bukan merah tu ada tak pada dia? Bukan merah ada tak? Sabit tak? Bukan merah sabit tak pada dia? Sabit tak bukan merah pada air tu? Sabit. Paman sabit. Tidak gitu? Kan? Bukan merah tu sabit. Baik. Jalan ni? Kita berubah air. Air warna apa ni? Air warna biru. Habis bubuh-bubuh tu jadi warna apa? Jadi warna hijau. Kita suka hijau. Sah? Hijau. Sah? Merah tadi gimana? Merah tadi gimana? Binasa. Siapa yang menghilangkan merah? Kita kacik atas jilid majazi. Saintis lah menghilangkan merah. Maka apa maksudnya? Nafa saintis tadi tu akan merah daripada air. Tidak gitu? Dengan membubuhkan warna biru di dalam ni. Ada tu? Dia ingat dah warna, kalau ilmu warna ni ada 3 warna utama, RGB. Tidak gitu? Tengah je kan ilmu kalam, merah, biru, hijau. Tidak gitu? Ilmu tu Ustaz Umi. Atau dia beza RGB, CMYK dia beza. Kepala buah ya. Habis kan. Lepas tu dia warna hijau lah. So, dia warna hijau. Maka di dia ni ada apa? Ada hijau. So, atau ada so lagi bukan hijau. Nak ada lah? Bukan hijau. So, bukan hijau. Tahu tu? Baru macam tu. Anda sebut apa tadi? Hijau. Kita sebut dulu hijau dulu. Ini kita faham ni. Anda rasa ada iskal soal. Anda ada salah soal. Kita ambil hijau dulu. Hijau ni ada tak? Ada. Hijau tu ada. Boleh? Hijau tu ada. Dia bukan hijau. Bukan selain hijau. Sini tadi bukan merah. Bukan apa? Bukan selain merah. Itu betul. Boleh? Pada banyak kan sabit dia. Tak mahal ke? Ada tu. Bukan selain Faham tak? Tadi ketika kita apa? Kita bubuh cecair itu tadi. Kita menafikan merah sah? Kita menafikan tak bukan selain merah tadi. Sabit ke tak bukan selain merah tadi tu? Sabit. Kita menafi ke tak? Kita izalah ke tak? Kita menafi tak? Kita menafi ke tak? Nak ceritanya, nafi itu tadi, dia kena kepada benda yang sabukul wujud, kena kepada sabukul subut. Faham tu? Sama juga dengan masalah. Faham tak? Khulasah dia, nafi ni, sini tak boleh guna. Apa? Salbiyah adalah kita faham makna tak ada dan ternafi yang tak layak. Tak ada dan ternafi dan tak layak. Jadi akhir sekali kita nak bawa tak ada hak tak layak tu tadi. Dan kita ada 2 cara untuk faham tak layak. Ternapa tak ada benda tak layak tadi. Sama ada dengan cara ternafi ataupun dengan cara menafi. Satu boleh, satu tak boleh. Bahkan mustahil. Hak bolehnya mana? Ternafi. Ternafi. Faham tak? Ternafi. Apa? Sebab kita tidak boleh mulahazah mustahil itu dulu, mustahil itu ada dulu baru menafi. Tak boleh. Maknanya kita kalau kita mulahazah mustahil itu ada dulu, kita telah mensabitkan benda mustahil. Bila sabit benda mustahil dan kita dah terbina dah. Bila kita belajar dalam bab istidlal, bila sabit suatu benda, maka ternafi lawan dia. Bila sabit ada, boleh. Yang sebelumnya ada, bila sabit baru Allah, maka ternafilah kidam Allah. Ya itu. Sedangkan hak itulah hak kita tak sihnya. Sah?
Hak tu lah hak kita tak saksi daripada kidam. Maka boleh tak kita kata nafyu ala zahirihi? Tak boleh. Dalam ilmu balaghah, nafyu ni kita panggil apa ni? Majaz. Kita panggil apa? Majaz. Ni kena faham balik. Ana akipong balaghah dengan akhir sekali mutakallim. Dalam ilmu balaghah, sini ni kita panggil majaz. Apa kita panggil majaz? Kerana nafyu guna dengan makna intifa. Ada kalau lagu tu ustaz? Ada. Nama dia majaz mursal alaqah istiqaqiyah. Baik, selesai soalan. Maknanya boleh tak guna ibarat ni? Boleh. Boleh kan? Baik. Ulama mutakallimin, dia ada syaknun mereka. Jadi mereka tidak akan menggunakan mudah-mudah lafaz majaz. Kerana makam mereka adalah makam menerangkan akidah. Jadi mana aula? Kita guna nafi ke intifa? Intifa selalu. Jadi kita ada dua pilihan. Nak guna nafi boleh, tapi dengan syarat kita kata nafi itu laisa ala zahirihi. Bahkan dia tu tadi adalah majazun mursalun alaqatun istiqaqiyatun. Sah? Ataupun kita guna intifa. Fahuwa ala zahirihi. Bahkan mustahil pula kita kata dia tu tadi majaz mursal. Dengan makna nafi. Kerana hak tu kita tak say daripada awal. Adakah? Jelas? Ada dua jalan. Nafi boleh, intifa boleh. Tapi siapa aula? Intifa. Ya betul? Bapa ulama guna juga nafi. Bapa ulama guna juga nafi. Takkan ulama tak tahu. Huwa man lawi. Syarah kepada apa? Syarah kepada Samarqandi. Malawi hada. Syarah kepada Samarqand. Tengok anak murid dia. Ada apa? Ni, huwa man huwa. Pasal ni. Jelas kan? Jadi kita nak kata dia tak tahu mudah-mudah tu. Faham kan? Mulahazah boleh jadi. Tapi nak kata mudah-mudah tak tahu, melihat kepada kitab balaghah dia dan sebagainya. Tengok Sobban, tengok dia tulis risalah Sobbaniyah, anak murid dia. Risalah Sobbaniyah tak ada ilmu bayan ditulis dalam apa? Ilmu bayan manakah ada dalam risalah Sobbaniyah. Semua ada. Dalam risalah Sobbaniyah 500 muka surat syarah al-Imam Imbabi dengan syarah makhluf. Betul. Saki. Risalah Sobbaniyah. Tu al-Imam Sobban. Masjid dia tu belakang Masjid Azhar. Belakang Masjid Azhar tu belakang situ tempat Imam Sobban duduk dulu. Itu Imam Sobban. Sabeda. Awak sebagai qari Sobban, ma ra'yukum bis Sobban? Wa man adraka man Sobban? Sah? Baik. Kenapa kita nak kata pada ulama? Bukan Imam Malawi saja buat sini. Hatta dalam kitab Jawi. Ibarat kan? Menafikan yang tidak layak. Jadi kata itu, menafi ni terjemah kepada intifa' ke terjemah kepada nak nafi? Nafi. Katalah. Jadi faham boleh? Jawab dia paling senang sekali kerana nak isyarat kepada apa? Masalah ni. Faham Nak isyarat kepada masalah ni. Itu senang sekali. Itu senang sekali. Nak mengisyarat kepada apa? Nafiu bukan dengan makna nafiu, tapi dengan makna intifa'. Faham? Yang kedua, ini dijawab oleh para ulama juga, kerana nak mulahazah daripada seorang mu'takid. Seorang yang berakidah bahawasanya dia perlu sangat menafikan, yakni iktikad dengan istihalah yang tak layak tadi. Faham? Iktikad istihalah dengan tak layak. Yang dia kena usaha mengaji. Siapa dia boleh apa? Menafikan iktikad yang salah. Itu antara jawapan ulama bab penggunaan ibarat nafi. Jelas tak? Jadi kita tu rahimun lah bainal ulama dengan ulama. Habis kata. Qala al-musannifu al-qidamu wa salisuha al-qidamu wa ma'nahu nafyul adamis sabiqi. Jadi nafi sini nak kata makna apa Ustaz lagi? Intifa, ternafi apa? Tiada yang dahulu. Boleh? Tiada yang dahulu, tiada dahulu alal wujudi, ala ta'ala pada sabiqi. Sabiqi alal wujud. Wujud tu bila wujud? Fil imkan. Boleh?
fil imkan. Ada pada waktu imkan. Boleh? Ada pada waktu imkan tu, tiada sebelum dia tu tadi, ternafi. Ternafi. Baik. Baik. Lepas tu kalau orang tanya kan. Orang tanya gini. Tak apa dah, jaga-jaga gini. Orang tanya Ustaz Muhammad. Oh, kalau gitu kan ada yang pada waktu azali boleh dah tak ternafi. Allah Ta'ala tu pada imkan ke pada azali? Pada azali. Maka sini ada dua keadaan. Yang tu, imma kita kena tambah fil imkani wal azali, ataupun kita bakin ala itlaqi macam ini malam juga. Yang tu? Yalah. Jadi wujud tadi wujud azali ataupun wujud imkan. Kan? Ataupun kita tinggalkan mutlaqan untuk lisyumul. Apa namanya? Jadi bahas sini tak ada lah mulahazah. Contoh orang kata kita ustaz. Oh, kalau gitu tadi ada pada imkan. Allah Ta'ala kan dia ada pada azali lagi. Jadi bolehlah kita kata mulahazah tak ternafi ke apa? Tak ternafi ada mula tadi pada waktu azali. Jawab dia tak boleh juga. Maka ditambah ilat salat. Ditambah satu lagi qaid. Fil imkani atau fil azali wal imkan. Al wujud fil azali wal imkan. Boleh? Apa kata? Jadi tertolaklah yang mengatakan Allah Ta'ala tu baru ataupun Allah Ta'ala tu tadi boleh ada sebelum pada waktu azali tu tadi. Apa? Pada waktu azali tadi Allah Ta'ala dulunya tiada, lepas tu ada. Tiada tu? Dulunya tiada, lepas tu ada. Ternafi dulu. Jelas? Dan ada lagi beberapa wajah iktiraf yang kita boleh guna. Seumpama apa? Tanggung yang tadi tu menyalahi dengan takrif apa? Menyalahi dengan takrif azali dan qadim. Kerana azali dan qadim adalah ma la au wala la. Boleh menyalahi dah tu apa? Tak mulahazah pun masalah ni sebenar. Banyak jalan. Kita boleh mulahazah dan kita boleh tahu. Qala wa rabi'uha al-baqa'u kekal. Apa mana kita nak? Ni. Wa ma'nahu ay wa ma'nal baqa'i nafyu. Sini ni majaz ke hakikat? Majaz ay intifa'u. Boleh? Nafyu ay intifa'ul adami, ternafinya tiada al-lahiki. Boleh? Lil wujudi ay nafyul fana'i anillahi ta'ala. Boleh? Ay intifa'ul fana'i, ternafinya fana', ini binasa. Yang tiada setelah daripada ada, daripada Allah Ta'ala. An tu takluk pada nafyu. Fal qidamu wal baqa'u salbiyani. Maka qidam dan baqa' itu ialah salbi keduanya. Apa maksud salbi keduanya? Apa maksud salbi keduanya? Jadi kedua-duanya itu ialah apa? Kedua-duanya itu ialah apa? Apa? Menunjuk kepada ternafi yang tidak layak daripada Allah. Boleh? Wala wujudiyani, dan tidaklah dia tu tadi wujudi, dan tidaklah dia tu juga pesing sabit, kerana dia tu pesing adami. Sini kena faham boleh. Bapa? Sebab sabitani ni apa? Dan adami tu ulama Jawi kita terjemah dengan sungguh belaka. Ulama Jawi kita terjemah dengan sungguh belaka. Huna soal. Kata tu. Ada beza di antara sifat subuti dengan sifat adami? Ada beza. Ada beza. Sifat adami adalah sifat yang kita faham daripada sifat tersebut ternafi yang tak layak. Dengan di dalam apa? Mutabaqiyah. Sifat subuti dan sifat wujudi adalah kita faham apa? Pada sifat tersebut tersabitnya kesempurnaan Allah Ta'ala dengan di dalam mutabaqiyah. Sama ada kesempurnaan tersebut bangsa sungguh ataupun bangsa ada. Dengan jelas lagi kita kata bangsa sabit ataupun bangsa ada. Sebab lafaz bangsa sungguh ni ulama Jawi kita terjemah juga untuk benar ada. Bangsa sabit ataupun bangsa ada. Jelas. Tu orang panggil apa? Subutiyah dengan sifat
apa? Wujudiyah dan sifat adamiyah. Jadi salbiyah ni apa makna salbiyah? Sifat yang difaham padanya ternafi perkara yang tidak layak daripada Allah dengan dilalah mutabakiyah. Wujudiyah dan subutiyah kita faham pada dia sabitnya kesempurnaan Allah Ta'ala. Sama ada kesempurnaan itu ada ataupun sabit dengan dilalah mutabakiyah. Adapun faham daripadanya ternafi yang tidak layak, yakni pada subuti dan wujudi tadi. Contohnya kita belajar, kita beriman ada Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, kita beriman. Lazim daripada Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, Allah Ta'ala ternafi lemah. Maknanya kita faham dari dan kita iktikad Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, kita faham tak ternafi lemah? Kita faham tak ternafi lemah? Bila kita iktikad Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, kita faham. Sah? Tapi nak tanya, faham tu tadi dengan dilalah ke apa? Mutabakiyah ke iltizamiyah? Iltizamiyah. Adapun salbiyah, kita nak panggil salbiyah, dia mesti sifat yang menunjuk kepada ternafi yang tidak layak dengan dilalah mutabakiyah. Adapun jika dia menunjuk dengan dilalah iltizamiyah, maka dia terkeluar daripada ta'rif salbiyah. Faham tak? Maka tak ada iskal kalau dia kata, Ustaz, kita belajar sifat kudrah pun dia menunjuk kepada ternafi yang tak layak. Kerana bila kita beriman dengan kudrah, maka ternafilah ajzun daripada Allah. Tidak gitu. Bila kita beriman Allah Ta'ala tu ada, tidak kita ternafi Allah Ta'ala tu tiada. Dua-dua tu tadi, wujud sebagai sifat subuti. Boleh? Di sisi Imam Asy'ari. Boleh? Dia adalah sifat subuti. Sifat ma'ani adalah sifat bangsa wujudi. Dua-dua tu tadi. Bukankah kita faham daripada dua-dua tadi ternafi perkara yang tak layak? Betul? Bala. Sah? Tapi dengan dilalah apa kita faham? Iltizamiyah. Bukan mutabakiyah. Faham? Faham tak? Penting tak tu beza tu? Penting? Faham tak kan? Tu. Kena faham tu. Terjemah tu. Sah kena faham tu. Terjemah tu. Awak kena jaga tu. Terjemah tu. Jangan siapa jadi boleh nyanyi korang ngaji. Nyanyi korang ngaji. Dia mengajar semangatlah. Kau nak mengajar sah. Wa'tiqadi. Dia tengok Imam Malawi atas surah. Wa'tiqadu kaunihi ma wujudiyain. Dan iktiqad keadaan keduanya qidam dan baqa' wujudi. Au anna syai'an min baqiyatis sulubi wujudiyan. Maksiyatun ialah maksiat. Tak kami. Bukan biasa-biasa tak kami. Maksiat. Bapa, kalau kita iktikad dia tu wujudi, maka apa? Dia sabit dulu. Ataupun paling tinggi dia boleh pergi, dia tu ada. Bahkan sini Musanya kata, kalau dia tu ada. Kalau kita iktikad sifat apa? Baqa, yakni apa? Yang tak layak tu jadi ada, membawa kepada yang tak layak tu jadi ada, maka dia adalah maksiat. Kalau naik siapa makam ke apa? Menafikan yang apa? Wajib bagi Allah dan mensabitkan yang mustahil, maka dia akan jadi masalah tadi. Jatuh tadi kufur. Hak Mu'tazilah tadi. Sebab dia telah mensabitkan apa? Kerana dia telah menimbulkan dan mengatakan ada tiada Allah. Tahu? Dan mengatakan apa? Ada yang seperti Allah. Itulah karramiyah. Yang lain kita panggil dengan apa? Karramiyah. Mujassimah. Kita panggil dengan nama Mujassimah ni. Itulah karramiyah dulu. Mensabitkan apa? Mensabitkan mumasalah. Karramiyah ni berat. Dia ingat deh. Untungnya hikmah Allah Ta'ala mendatangkan pokok karramiyah sejak zaman dulu lagi. Untungnya apa? Ulama tolong jawab dah. Dulu ulama yang akal dia cerdas, mereka sahibul istidlal dan sebagainya, tu dia tolong jawab dah dulu kepada pokok karamiyah. Tatbik dia lah ni mujassimah. Karamiyah nama dia mujassimah. Sampai dulu. Bala ni macam-macam nama. Sah? Kita ingat. Jawab ulama jawablah kata. Tinggal lagi kita Allah, kerana mereka ada oleh bila berapa? Berhujah. Qala al-munjuru lam ara man kaffara bihi. Boleh?
tidak melihat dan tidak berpendapatlah aku mereka yang mengkafirkan dengannya dengan apa? Intiqadi kaunihi ma wujudiyaini aw anna syai'an min baqiyatis sulubi wujudun maksiat. Boleh? Tak jatuh kufur. Maksiat itu maknanya musannif nak tafsir dengan mana bawa kepada kufur? Boleh? Wa kadza dan begitulah ai ka i'tiqadi kaunihi ma wujudiyaini. Dan begitulah mengiktikadkan kauniha keadaan siapa? Al-madhkurah daripada baqa dan juga kidam tu tadi subutiyah. Kita tak kata dia wujudi, kita kata dia sabit ya. Faham tu? Kita kata apa? Kita kata tiada ada mula Allah tu sabit bagi Allah. Itulah hakikat nafiu. Itulah hakikat nafiu tadi. Jadi kita sabitkan dulu baru kita nafi. Tu? Kita sabit dulu baru kita nafi. Ataupun kita kata dia ada baru kita nafi. Maka apa berlaku? Fal qawlu bi annal qidama wal baqa'a sifata ma'nan laisa bi sawabin. Oh, ini tafsir lain dah ni. Wa kaza i'tiqadu kaunihi ma subutiyah. Dia masalah sebelum. Yang dia tu juga adalah maksiat. Tu. Tulis itu fi kaunihi maksiatun. Pada keadaan ini iktikad ni tadi adalah maksiat. Boleh? Baik. Lepas tu masuk kepada masalah Mu'tazilah setengah. Setengah Mu'tazilah dia kata qidam dan baqa' ni adalah sifat ma'ani. Betul tu? Adalah sifat fal qawlu bi annal qidama wal baqa'a dan bermula pendapat dengan bahawasanya qidam dan baqa' itu adalah dua sifat makna, ini sifat ma'ani. Apa? Laisa bisawabin, tidaklah betul. Boleh? Lepas tu bawah tu nombor satu tu dia terkait dah. Boleh? Dan bagi Ibn Tilmisani huna kalamun nafisun nanquluhu bi rahmatihi li ahammiyatihi. Boleh? Atau ada bawah tu kita tengok dah perkataan dia tu. Ibn Tilmisani. Kita teradah itu baca kalam Syed Syarif Al-Jurjani. Sah? Apa yang dapat tengok belakang. Jadi la tajilah ilfaz. Mereka nak tu nak belajar juga tu boleh mari di buku surah kita tolong bacakan. Boleh? Habis. Wa kadza i'tiqadu kauniha subuti. Apa tanya? Tak boleh kita kata dia subuti, tak boleh kita kata dia tu tadi wujud. Sekarang ni ini kelebihan ngaji kita ni. Dulu kita belajar sifat salbiyah Allah apa? Qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi wadaniyah adalah sifat salbiyah. Tanpa kita yakin dulu dan kita cerak juga bahawasanya tak bolehnya kita kata dia wujudi dan subuti. Sekarang ni kita cerak dah. Bukan setakat apa? Kena kata dia salbiah. Bahkan tak boleh kata dia wujudi dan subuti. Yalah. Habis cakap. Tu paling kurang kita main. Lepas tu, dalil dia tu nombor satu tu. Dibaca Wa in dan jika sekalipun ghayah. Nukilal qawlu. Diambil pendapat tu tadi. Bizalika. Ay bi annal qidama wal. Bikaunil qidama wal baqa. Bikaunil qidami wal baqai. Sifatan makna. Zalika tu balik pada kaunil qidami wal baqa'i sifata ma'na. Dan jika sekalipun diambil, dipindah, dinukilkan pendapat dengan demikian itu, yakni demikian bi annal qidama wal baqa'a sifata ma'na. Boleh? Fil qidami pada qidam an Abdullah ibni Sa'id. Boleh? An Abdullah ibni anak murid al-Imam Dawud Az-Zahiri. Boleh? Masyaallah. Wa fil baqa'i dan pada baqa' pada masalah baqa' hak kata dia qidam siapa? Anis Syekhil Asy'ari sekali bong. Bapa. Jadi Imam Asy'ari sendiri hak kata apa? Hak kata baqa' tu tadi adalah sifat ma'ani. Wa qad raja'a anhu. Betul? Dan sungguhlah telah kembalilah dan telah merujuklah kembali. Jadi dia kata perkataan dia itu salah. Boleh? Anhu ay an hadzal qawli. Boleh oleh Imam Asy'ari wa qala innahu sifatun nafsi. Jadi di sisi Imam Asy'ari, bukan Salatul Asy'ariyah. Di sisi Imam Asy'ari, sifat baqa adalah sifat nafsiyah. Yakni yang membawa kepada dia tu jadi sifat nafsiyah adalah tafsir kepada nafsiyah adalah sifat apa?
nafsiyah zati. Ingat tak? Dia apa makna nafsiyah zati? Tidak ada. Ternafi apa? Ada Allah Ta'ala itu daripada tiada sebelum dan tiada selepas. Yang itulah hakikat kepada kidam dan baqau. Itu. Dan kita dah cerita nafsiyah zatiyah ditafsirkan dengan dua tafsiran. Yang lupa tu kita cerita dah pada ketika baca Faridah. Ana dah cerita dah. Habis kata. Qala al-musannifu wa kilahuma, dan kedua-dua perkataan tadi sama ada perkataan Imam Asy'ari. Boleh? Ataupun perkataan apa? Abdullah ibni Sa'id. Dua-dua tu la yasihhu. Boleh? Tak sah. Wa qala bidzalika, dan berkatalah ia Imam Asy'ari dengan demikian, ini apa? Ai al-baqa'u sifatun nafsiyah. Ana cerita dah tadi. Tahu tu? Fil kidami, pada kidam. Kata juga. Maknanya gini khulasa dia. Kidam dan baqa' adalah sifat nafsiyah. Dan anda cerita kidam dan baqa' adalah sifat nafsiyah kerana Imam Asy'ari mentafsirkan sifat wujud itu dengan makna apa? Ternafi ada Allah Ta'ala daripada apa? Tiada sebelum dan tiada selepas. Itulah hakikat apa? Kidam dan baqa'. Faham tak? Habis. Khilafan li zahiri kalamin munjuri wa qadi as-suktani fi hasiyatihi ala sughra. Pada hasiah dia di atas surah. Wa qawlu Syekh al-Asy'ari wa Ibn Sa'id bima taqaddama laisa ma'siyatan. Bukan maksiat. Boleh? Li'anna al-amra awalan kana khafiyan. Kerana mula-mula perkara tu tak ada. Jadi al-madhkura min al-mabhas. Kerana perkara tu tak ada. Awalan mula-mulanya kana khafiyan. Benda tu dah kelak. Dan anda cerita tadi, Imam Asy'ari kata gitu kerana apa? Kerana mentafsirkan wujud dengan mana tadi. Jadi betul ke tak tafsir kita? Betul. Jadi itu, itulah makna wujud yang zati. Jadi gitu, itulah makna wujud yang zati. Awak kita tengok dalam apa? Dari Imam Bajuri, mana Ustaz Amin kata itu? Tengok masalah zati asal. Antara asal? Bawa kita nafsi asal. Tu, kita tengok situ dalam Tuhfatul Murid. Imam Bajuri tegas nak tafsir makna nafsiyah. Boleh awak kita tengok situ. Wa Ibn Sa'id bima taqaddama laysa bi ma'siyatin. Li'anna al-amra awalan kana khafiyan wa amma al-ana. Boleh. Kerana perkara dulunya dia tu khafi, tak nampak lagi. Wa amma al-ana. Jadi kana tu terjemah dulunya. Wa amma al-ana, adapun sekarang ni kalau kata gitu, wa amma al-ana ay al-qawlu bihi fama'siyatun. Boleh. Maka dia adalah liwuduhil haqqi, kerana jelas dah betul, jelas dah yang betul itu. Boleh. Idafah wuduh kepada al-haqqi, idafah masdar kepada fa'il. Jadi kerana sudah jelas yang betul itu, wa butulani ghairihi, dan batal yang lainnya lain daripada al-haqqi tadi. Faham? Tu murad dia. Ya, Hasyiah Suktani itu tadi memang awak kena baca. Boleh? Hasyiah Munjuri itu Hasyiah ala Kubra. Boleh, Hasyiah ala Kubra Sanusi. Boleh? Tu. Sekali dah dengan anak-anak Imam Sanusi itu Ibn Arafah, At-Tilmisani dan sebagainya itu boleh kita tengok dah. Habis setakat tu ila angkal, minggu depan kita sambung pada kata wa khamisuha wa sadisuha, insya-Allah kita habis sifat ma'ani. Kita habis sebelum masuk sifat ma'ani. Boleh? Lepas tu kita sambung lepas esok dah. InsyaAllah. Boleh kan? Betul tak? Atau nak mengaji juga tu, kita kira kita lain lah. Kita kira kita lain. Jadi ada rancang-rancang tu adalah kitab. Adalah rancang tu adalah kitab Tijan, tapi dengan dhabih anak tu lidah. Jadi ambil dhabih anak tu lidah tu, dhabih anak lah. Lepas tu kita step kita baca. Dia buat main tu. Mana tak biasa ke apa tu. Boleh. Lepas tu buah-buah apa? Buah baca tu. Tak nak dengar juga. Ikutlah. Boleh habis setakat tu. Tak ada dah. Tak boleh pun aku tak kasi tanya lepas. Tak ada. Ternafi sungguh tak Ana Salbi dia kata.
Akalanan ni telah jadi salbi. Asalnya subuti dengan wujudi. Jadi salbi dah. Kan rasa apa? Tak kan? Ada. Ila aqal, anak sebut tadi, Allah Subhanahu wa taala a'lam wa ilmuhu wa atam. Allahumma اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل